Hai, salam. Okey, kita masih lagi dalam topik bab elektrik dan kemagnetan. Okey, ini untuk bahagian yang terakhir. Okey, kali ini kita akan masuk bahagian pengiraan kos penggunaan tenaga elektrik. Okey, kita tengok. Sebelum kita tahu penggunaan tenaga elektrik, kita kena tahu nilai kuasa dulu. Okey, apa yang dimaksudkan dengan nilai kuasa? Okey, kalau kamu perasan dekat sini kita ada contoh TV. Dekat bahagian TV ni ada tertera bahagian tertentu iaitu nilai untuk voltan, nilai untuk nilai frekuensi dia, nilai untuk kuasa pun ada dalam ni. Okey. Kuasa bermaksud kadar pertukaran tenaga elektrik dalam bentuk tenaga lain. Okey, jadi unit untuk kuasa ni W iaitu watt. Simbol dia W besar. Lepas tu ataupun kita boleh gunakan nilai unit untuk kuasa ni joule per saat. Okey, joule per saat. Okey. Kuasa sama dengan tenaga per masa. Sebab itulah dia jadi joule per saat. Okey, dekat sini kita conteng kuasa sama dengan joule per saat. Joule per saat. Joule tu adalah untuk tenaga. Tenaga unit kita guna joule. Jadi masa saat. Jadi dia kuasa sama dengan joule per saat. Boleh faham? Ataupun kita boleh guna unit dia watt. W. Okey. Dekat sini, okey. Kita tengok contoh soalan. Okey, sebuah periuk nasi dengan kuasa 1600 watt. Okey, jadi kita tahu ada kuasa periuk nasi ni, kuasa dia sama dengan 1600 watt. Lepas tu telah digunakan dalam voltan, dengan voltan dia pula 240 volt. Berapakah nilai arus yang digunakan oleh periuk elektrik tersebut? Okey, dekat sini dia tak suruh cari penggunaan tenaga elektrik, dia suruh cari nilai arus. Okey, formula yang kedua kamu kena tahu iaitu kuasa sama dengan voltan kali dengan arus. Yang ni kamu kena tahu juga. Ini kena salin. Tadi kita dah belajar kuasa sama dengan tenaga dengan masa. Kan? Iaitu tenaga tu joule, masa saat. Sebab itulah kuasa sama dengan joule per saat ataupun watt. Yang ni yang tadi, mula-mula tadi. Tapi untuk soalan ni, dia tak bagi nilai tenaga, dia tak bagi nilai masa. Dia hanya bagi nilai voltan dan arus. Jadi kita gunakan formula yang kedua iaitu kuasa sama dengan voltan kali dengan arus. Jadi kita jumpalah nilai arus dia. Macam mana kita masukkan kita tukarkan terbalik, di mana arus sama dengan kuasa bahagi voltan, di mana voltan dengan arus ni kan kali. Kalau kita nak pindahkan voltan pergi sana, dia akan letak di bawah kuasa. Jadi arus sama dengan kuasa bahagi dengan arus. Kuasa sama dengan arus sama dengan kuasa bagi voltan. Dia macam ni. Okey. Okey, cikgu tunjuklah. Okey, macam ni kan. Kuasa sama dengan arus. Okey. Jadi kalau cikgu terbalikkan, voltan kali dengan arus sama dengan kuasa. Betul? Cikgu terbalikkan dia kiri kanan. Jadi sekarang kita nak arus kan. Jadi arus sama dengan kuasa bahagi dengan voltan. Kenapa jadi macam tu? Dia macam ni lah contoh dia, macam 2X sama dengan 4. Jadi anggaplah ini 2, ni X. Ini adalah 4. Jadi kita nak tinggalkan X ni sebelah kiri saja. Jadi X sama dengan 4 bahagi 2. Sebab 2 dengan X ni dia kali. Sama juga dengan ni. Voltan dengan arus ni dia kali. Jadi kita nak pindahkan voltan pergi sebelah sana. Jadi voltan ni jadi bahagi. Okey, boleh faham? Jadi kita dapatlah nilai arus dia 6.7 ampere. Jadi itu dia. Kita tengok soalan. Kadang soalan dia bagi nilai
voltan dengan arus, suruh cari nilai kuasa. Sekarang dia suruh cari nilai arus sebab kuasa dah diberi dan juga voltan sudah diberi. Okey, itu untuk pengiraan kuasa dulu, belum penggunaan kos tenaga elektrik lagi. Okey. Okey. Kuasa elektrik ditakrifkan sebagai kadar pertukaran tenaga elektrik kepada bentuk tenaga lain oleh perkakas elektrik. Okey, kadar. Kadar ni dia bermaksud masa penggunaan tenaga elektrik. Jadi kuasa ni bermaksud masa yang digunakan oleh tenaga elektrik tersebut. Semakin banyak semakin banyak masa yang digunakan untuk menggunakan tenaga elektrik tu, semakin tinggilah kuasa elektrik tu digunakan. Okay. Jadi tenaga elektrik sama dengan kuasa kali dengan masa. Okay. Ini datang dari mana pula formula ni cikgu? Okey, formula ni datang daripada kuasa sama dengan iaitu tenaga bahagi masa tadi kan, iaitu kuasa sama dengan joule per saat. Betul? Jadi sekarang kita nak jadikan tenaga sama dengan kuasa kali dengan masa. Kuasa kali dengan masa. Jadi jumpalah tenaga sama dengan kuasa kali dengan masa. Kuasa kali dengan masa. Okey, jadi dia tanya berapakah tenaga elektrik digunakan. Okey, untuk mengira tenaga elektrik, gunakan formula ni iaitu kuasa sama dengan tenaga bahagi dengan masa. Ni guna formula yang pertama tadi, yang kita belajar tadi, yang mula-mula tadi. Ni, kuasa sama dengan tenaga bahagi masa. Jadi dekat sini kita ada dua formula dulu, kamu ingat. Kuasa sama dengan tenaga bahagi masa, kuasa sama dengan voltan kali dengan arus. Dua ni je kamu kena ingat. Yang ni dengan ni. Okey, kita tengok balik. Kuasa sama dengan tenaga bahagi dengan masa. Jadi sekarang kita nak tenaga. Berapa tenaga elektrik? Jadi kuasa dengan masa dikali. Kuasa dengan masa dikali. Okey, jadi masa ni kena tukar kepada bentuk saat. Jadi sekarang masa dia 15 minit. 15 minit kali dengan 60. Sebab minit nak tukar kepada saat kena kali 60. Baru dapat dalam bentuk saat. 15 kali 60. Baru dapat dalam bentuk saat. Jadi kuasa kali dengan masa, dapatlah nilai tenaga elektrik iaitu 360,000 joule ataupun 360, ni kan 3 biji ni adalah kilo joule. Jadi ni pengiraan dia. Jadi ini adalah penggunaan tenaga elektrik dia. Okey. Alinea yang ni. Okey. Pengiraan kos tenaga elektrik. Kos tenaga elektrik ni dia penggunaan tenaga elektrik tu tadilah. Jadi kita tengok balik formula tadi, kuasa sama dengan tenaga bahagi dengan masa kan. Okey, jadi kalau nak dapatkan tenaga sama dengan kuasa kali dengan masa. Kuasa kali dengan masa. Jadi masa ni kena tukar dalam bentuk saat tadi kan. Tapi kalau nak kira pengiraan kos ni, masa mesti dalam unit jam. Terbalik pula, masa dalam bentuk jam. Tapi kalau nak kira tenaga elektrik sahaja macam tadi, ini nak menggunakan tenaga elektrik saja. Jadi penggunaan tenaga elektrik, masa mesti dalam bentuk saat. Tapi kalau nak kira penggunaan kos, iaitu pengiraan tenaga elektrik juga. Sama je seperti tadi, kita nak kira tenaga elektrik juga. Ni kita kira tenaga elektrik, cuma pengiraan tenaga elektrik ni masa dia dalam bentuk jam, bukan dalam saat. Tadi dalam saat. Dan juga kuasa dia mesti dalam unit kilowatt, bukan watt. Okey, jadi kita tengok soalan dia. Jika kos tenaga 1 kilowatt jam kilowatt jam ialah
15 sen. Kos tenaga kilowatt jam tu adalah 15 sen. Jadi maksud dia sekarang, okey, iaitu 1 kilowatt jam bersamaan dengan 15 sen. Jadi kita kena kira ada berapa kilowatt jam yang terhasil. Jadi nak kira kilowatt jam iaitu kirakan tenaga elektrik. Ingat ya, soalan dia kalau dia minta carikan tenaga elektrik saja. Jadi kalau nak gunakan tenaga elektrik, tenaga sama dengan kuasa kali dengan masa. Kuasa ni dalam bentuk watt sahaja, bukan kilowatt, dan masa mesti dalam bentuk saat. Jadi ini untuk kirakan tenaga sahaja. Tapi kalau nak kirakan kos penggunaan tenaga elektrik, dia nak kira tenaga juga, guna formula yang sama. Tenaga sama dengan kuasa kali dengan masa. Tapi tenaga ni mesti dalam unit apa? Pengiraan tenaga elektrik untuk kos ni, kuasa mesti dalam unit, ini kuasa dia ada dalam bentuk watt. Tapi untuk masa dalam bentuk jam. Jadi berbeza dengan kira tenaga sahaja. Yang ni kira tenaga, yang ni pun kira tenaga. Dua-duanya kira tenaga. Yang membezakan dia adalah tenaga yang dikira ni adalah kos. Bila nak kirakan kos, penggunaan kuasa mesti dalam unit kilo dan masa mesti dalam unit jam. Okey, jadi sekarang 1 kilowatt jam dia baca, 1 kos tenaga kilowatt jam. Jadi maksudnya 1 kilowatt jam adalah 15 sen. Jadi ada berapa unit? Unit ni berdasarkan kalau kita kirakan 1 kilowatt jam, kalau kita dapat 1 kilowatt jam bersamaan dengan 1 unit tenaga elektrik. Jadi kita nak tahu berapa unit kita guna. Okey, sekarang kita tengok soalan dia. Hitung jumlah yang perlu dibayar oleh Salmi. Jadi jumlah yang perlu dibayar, kamu kena cari kilowatt jam. Berapa ada kilowatt jam kat sini? Okey, jadi iaitu kena kira tenaga elektrik lah. Jika dia menggunakan 900 watt. Okey, kuasa kita dapat 900 watt. Kuasa 900 watt. Jadi kita ingat kuasa ni kena tukar kepada kilo kan. Jadi nak tukar kilo kena bahagi 1000. 900 bahagi dengan 1000. Bahagi dengan 1000. Jadi ni untuk kuasa. Lepas tu dia kata masa selama 4 jam. Jadi masa memang dah dalam bentuk jam. Tak perlu tukar lagi. 4 jam. Jadi kita masukkan ke dalam formula kuasa iaitu 900 per 1000 sebab kita nak tukar kepada bentuk kilowatt. Masa dia dah bagi dalam bentuk jam, tak perlu tukar lagi. Kalau dia bagi dalam bentuk 60 minit, 30 minit. 30 minit macam mana kita nak tukar ke jam? Bahagi dengan 60. Sebab kita nak minit nak tukar kepada jam, kena bahagi 60. Okey. Ini untuk nak tukar ni kalau dia bagi dalam bentuk minit. Ingat baliklah ni. Apa tu? Saat. Okey. Iaitu ini kamu dah belajar masa tingkatan 1 lagi. Jam, minit, saat. Di mana jam nak tukar kepada minit kali dengan 60. Minit nak tukar kepada saat kali dengan 60. Jam nak tukar kepada saat kali dengan 3600 iaitu kali 2 kali ni. Yang ni pula saat tukar kepada minit bahagi 60. Minit nak tukar kepada jam bahagi 60. Tadi kan bahagi 60. Jadi saat nak tukar pada jam bahagi 3600. Ini kamu kena ingat. Ini dah belajar masa tingkatan 1. Okey, jadi pengiraan dia kita dapat 3.6 kilowatt jam. Okey, 1 kilowatt jam bersamaan dengan 1 unit tenaga elektrik. Jadi kita dapat 3.6 unit. Jadi berapa yang perlu dibayar? 1 unit bersamaan dengan, jadi maksud 1 kilowatt jam itu 15 sen. Jadi 1 unit 15 sen lah. Benda yang sama, 1 kilowatt jam sama dengan 1 unit. Ni benda ni memang betul. Pengiraan dia memang macam ni. Iaitu 1 kilowatt jam ni dikira untuk tenaga elektrik dekat rumah kamu pun kamu boleh tengok. Kalau kamu tengok apa ni bil elektrik rumah kamu guna sebanyak 200 unit. Ya, apa 200 unit? 200 unit tu maksud 200 kilowatt jam. Kalau kamu nampak dalam bil elektrik kamu berapa unit kamu guna tu, 1 unit bersamaan dengan 1 kilowatt jam. Jadi dia dah guna 3.6 unit.
Jadi berapa dia perlu bayar? 3.6 unit kali dengan 15 sen. Dapatlah penggunaan dia adalah 54 sen. Macam tu pengiraan dia. Okey, kena salin. Okey, sekarang kita nak masuk fuse dan wayar bumi. Apa yang dimaksudkan dengan fuse? Fuse sebelum ni cikgu dah terangkan, fuse digunakan sebagai pelindung kepada perkakas elektrik atau peralatan elektrik. Dia digunakan untuk memutuskan elektrik apabila arus yang mengalir adalah berlebihan. Adalah arus yang mengalir daripada wayar elektrik tu disebabkan tapi adanya gangguan elektrik di pencawang elektrik ataupun berlaku kilap peti di luar sana, menyebabkan bekalan elektrik di rumah kamu ada terganggu, arus elektrik tu berlebihan. Jadi untuk mengelak perkakas elektrik kamu rosak, jadi fuse ni digunakan untuk memutuskan arus elektrik tersebut. Jadi perkakas elektrik kamu tidak rosak. Terdiri pada satu wayar nipis dan takat lebuhnya rendah. Jadi wayar dia sangat nipis. Jadi kalaulah arus tu yang besar lalu, dia akan putuskan dia. Sebab benda itulah fuse ni disambung kepada wayar hidup. Ingat balik, daripada elektrik ni disambung daripada wayar hidup di pecawang luar. Dia akan masuk ke dalam rumah. Sebelum masuk perkakas elektrik, wayar hidup tu disambungkan dengan fuse. Jadi fuse ni akan menerima arus yang sepatutnya. Jadi kalau arus yang berlebihan akan diputuskan. Jadi perkakas elektrik kamu selamat. Jadi tidak berlaku kemalangan. Pada fuse ni mengikut arus maksimum yang boleh dibawa. Okey, maksud dia nanti kita tengok pengiraan dia. Okey. Jadi kalaulah maksudnya kalau kamu tengok fuse kan dia ada tulis 15 ampere perkakas elektrik. Maksudnya perkakas elektrik kamu hanya boleh bawa arus sebanyak 15 ampere. Kalau dia 15.1 macam mana cikgu? 15.1 perkakas elektrik tu tidak boleh bawa. Jadi dia tak boleh bawa 15 sebab dia hanya mampu 15 ampere sahaja. Tidak boleh lebih daripada, walaupun 0.0001 pun tak boleh. Dia mesti 15 tepat. Ada yang sesuai kita pengiraan dia. Okey, ada beberapa jenis fuse yang lazim. Yang ni kamu kena salin. Ni. Iaitu 1, 2, 3, kena ingat 1, 2, 3, 5, 10, 13, 15 dan 30. Yang ni yang lazimnya ada, fuse yang ada. Jadi kita tengok contoh soalan. Sebuah periuk elektrik berkuasa 500 watt. Jadi telah digunakan dengan voltan 240. Jadi berapa nilai fuse yang sesuai digunakan oleh periuk nasi tu? Fuse. Jadi nak kirakan fuse, mesti kira nilai arus dulu. Cari nilai arus dia. Jadi formula dia kuasa sama dengan tadi yang mula-mula kita belajar. Jadi kuasa sama dengan voltan kali dengan arus. Kuasa kita dah ada. Kita balikkan dia jadi arus sama dengan kuasa bagi voltan. Di mana voltan ni per dengan letak di bawah kuasa. Arus kita jumpa lah. Tadi kita dah tunjuk cara pertukaran ini matematik. Jadi kuasa dia 2000 watt. Tak perlu tukar pada kilowatt. Okey, nak kira kilowatt tu adalah tenaga. Ni bukan kira tenaga. Ni kira arus dengan voltan. Ni kita ada dua formula sahaja, iaitu kuasa sama dengan voltan kali dengan arus. Satu lagi kuasa sama dengan tenaga per dengan masa. Okey, jadi dua ni je kamu kena ingat formula dia. Jadi kalau soalan dia minta carikan nilai arus, kamu ingat balik, iaitu kuasa kena ada, voltan kena ada. Sini ada kuasa, ada voltan, jumpalah nilai arus. Untuk soalan tadi yang ada suruh kirakan nilai tenaga elektrik. Jadi kalau nak kirakan tenaga elektrik, kuasa mesti dalam bentuk watt, masa dalam bentuk saat. Tapi kalau suruh kira kos penggunaan tenaga elektrik, kuasa mesti dalam kilowatt, masa dalam bentuk jam. Jadi formula dia dua ni sahaja bermain. Okey.
Jadi masukkan nilai-nilai dia, kita dapat 8.3 ampere. Jadi berapa nilai fuse yang sesuai? Kena tulis yang terakhir fuse yang sesuai digunakan ialah berapa fuse yang sesuai digunakan? Sekarang 8.3 kan? Jadi kita tengok balik slide yang sebelum ni. 8.3. Jadi kita nak guna yang mana? Nak guna yang 5 ampere ke 10? Kalau kita guna 5, perkakas elektrik tu akan terbakar. Sebab dia hanya boleh menerima 5 sahaja. Tak boleh lebih pada tu. Jadi sekarang dia 8. 8.3 kan? Okey, jadi kita kena guna dah 10 atas pada dia. Kena kurang daripada tu. Tak boleh lebih daripada tu. Jadi kita dapat tadi 8.3. Jadi penggunaan fuse yang sesuai adalah 10 ampere. Ingat ya, jangan kira sampai sini saja. Kalau dia minta berapa nilai fuse yang sesuai, kena ingat balik. Kita ada nilai 1. Okey, ni. 2, 3, 5, 10, 13, 15 dan 30. 1, 2, 3. Lepas tu 5, 10, 13, 15 dan 30. Okey, gitulah pengiraan untuk fuse. Okey, ini wayar bumi. Apa penggunaan wayar bumi? Fungsi wayar bumi bertindak sebagai alat keselamatan, menyambungkan perkakas elektrik secara terus ke bumi untuk mengalirkan arus bocor. Kalaulah berlaku arus bocor tu tadi, fuse akan memutuskan arus bocor tersebut. Memutuskan arus yang sepatutnya masuk dalam perkakas elektrik. Jadi perkakas elektrik tidak rosak. Arus yang bocor itu tadi akan patah balik pergi ke wayar bumi untuk dibumikan. Jadi kamu tidak akan berlaku kecelakaan. Ni kalau wayar bumi tidak disambung, arus yang berlebihan itu tadi akan memasuki perkakas elektrik, dan jika kamu sentuh, kamu akan berlaku kejutan elektrik, boleh menyebabkan kematian. Okey, sambung. Cara-cara mengelak kemalangan elektrik berlaku. Yang ini biasa ditanya dalam soalan juga. Jangan menggunakan dawai elektrik yang telah rosak. Gantikan dawai elektrik yang telah rosak. Jangan menarik palam dari soket dengan tali dia. Jangan tarik terus dengan tali. Tarik guna palam dia terus kepala dia. Jangan menyentuh perkakas elektrik dengan tangan basah. Elakkan melebihi beban satu sumber kuasa. Jadi maksudnya kita tak boleh, satu sumber kuasa kita tak boleh pakai bentuk macam ni. Beban yang macam ni. Kalau kamu pakai yang jenis yang memanjang untuk extension tu, mungkin selamat sedikit. Tidaklah sebahaya macam ni. Yang ni dia direct terus berkongsi, bahaya sangat. Boleh berlaku kecelakaan. Okey, periksa palam sebelum menggunakannya. Okey, yang ni kena salin semua. Tindakan keselamatan apabila kejutan elektrik berlaku. Ni kalau ada berlaku kejutan elektrik tadi, sebelum kita nak mengelak, ni kalau dah berlaku, apa yang perlu kita buat? Matikan sumber utama elektrik. Jauhkan mangsa daripada sumber elektrik. Menggunakan penebat, gunakan kayu, gunakan plastik. Jangan gunakan besi untuk alihkan mangsa. Baringkan mangsa dalam kedudukan yang sesuai untuk membantu pernafasan. Jalankan CPR mulut ke mulut apabila mangsa menghadapi masalah pernafasan. Okey. Yang ni kalau kamu dah alihkan dia baru kamu boleh buat. Janganlah kamu buat dari tempat kejadian. Tarikkan dia dulu menggunakan penebat. Pergi ke tempat kawasan yang jauh sedikit daripada tempat tu. Pergi ke kawasan laman, kawasan laman rumah lah. Kamu tarik dia. Lepas tu dia dah dalam keadaan neutral. Barulah kamu boleh berikan CPR dekat dia, bantuan pernafasan. Hubungi ambulans. Ya. Contoh aktiviti yang menyebabkan pembaziran elektrik. Membiarkan perkakas elektrik terpasang tidak digunakan. Membasuh pakaian dengan kuantiti sedikit. Menggunakan mesin basuh dengan kuantiti sedikit. Membazir lah tu. Membiarkan penyaman udara terpasang dengan pintu terbuka. Selagi pintu terbuka, selagi itulah tenaga elektrik digunakan sangat banyak. Aircon ni, penyaman udara ni, kalaulah bilik tu tutup, lepas tu
terpasang dia sampai satu tahap dia dah capai suhu yang sepatutnya kamu laras. Contoh dia 20 darjah Celsius. Jadi bila suhu tu dah capai 20, dia penggunaan tenaga elektrik tu akan stabil, terhenti, tidak lagi digunakan. Selagi mana suhu dia tidak capai, selagi tu tenaga digunakan. Sebab itulah pintu kena tutup. Kalau pintu tu dibuka, selagi itulah dia beroperasi untuk capaikan suhu yang sepatutnya. Jadi suhu tidak capai-capai, selagi itulah tenaga elektrik banyak digunakan. Menggunakan striker dengan kuantiti pakaian sedikit. Jadi kalau nak menggunakan striker, pastikan kamu gosok dengan kuantiti yang banyak terus, tak membazir. Sebab striker ni mempunyai nilai kuasa yang tinggi. Kalau peralatan elektrik tu mempunyai kuasa yang tinggi, tenaga pun banyak. Sebab kuasa sama dengan tenaga bahagi dengan masa kan. Jadi nak tahu berapa banyak kamu kena guna, kamu tengok perkakas elektrik kamu. Kalau perkakas elektrik kamu kuasa besar, bila kuasa besar, masa banyak digunakan, tenaga confirm banyak digunakan. Sebab kuasa kali dengan masa. Kuasa kali dengan masa, jumpalah tenaga. Jadi tenaga yang perlu dibayar mestilah melambung tinggi. Kalau kuasa tu besar, masa yang digunakan pun besar. Jadi tenaga akan besar digunakan. Okey. Cara-cara menjimatkan elektrik menggunakan lampu pendaflor. Okay, jangan guna lampu yang pijar tu, lampu yang bulat tu, yang tu mahal. Ataupun gunakan lampu LED sekarang, iaitu mempunyai kuasa yang kecil. Kuasa yang kecil. Menggunakan peralatan elektrik yang kadar kuasa yang rendah. Matikan peralatan elektrik apabila tidak digunakan. Gunakan mesin basah kuantiti yang banyak. Tutup semua pintu dan tingkap apabila penyaman udara digunakan. Okey, sampai situ saja untuk topik ni. Habis untuk topik ni. Salam.